Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebelum kita mulakan, seperti biasa saya akan minta jasa kepada semua yang menonton ini untuk berkongsi link kita ini supaya dapat dimanfaatkan juga oleh sahabat-sahabat kita yang lain. InsyaAllah, dan semoga itu menjadi salah satu amalan salih yang kita lakukan pada waktu pagi ini. Jika ada perkara-perkara yang baik dapat dimanfaatkan oleh bukan saja kita saja, tetapi juga teman-teman kita yang lain juga, insya-Allah. Okey, Alhamdulillah, ini merupakan siri menghayati doa yang ke-32. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan, semalam kita telah membicarakan tentang, sebelum itu kita telah membicarakan tentang doa Nabi Nuh alaihi salam, dan kemudian kita membicarakan doa Nabi Yusuf alaihi salam, dan kali ini kita akan membicarakan doa Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-40, doa yang selalu kita baca, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam menyebut, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Maksudnya simple saja, iaitu Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, oh my creator. Yang ini perkataan saya telah syarahkan makna Rabb, pencipta yang memberi segala-galanya. Rabb, kata Rabb ini, yang menghidupkan. Dia itu besar makna perkataan Rabb ni di dalam bahasa Arab. Rabbana, yakni pencipta kita yang mengadakan segalanya, ataupun dalam bahasa kita, bahasa mudahnya, oh my creator. Dalam sini Rabbi ja'alni, wahai Tuhanku, jadikanlah aku muqimas salah, orang yang menegakkan salat. Wa min zurriyati, dan zuriat keturunanku, Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, terimakanlah doa. Doa Nabi Ibrahim AS ini ringkas tetapi mempunyai makna yang besar dan yang wajar untuk kita mengulangi sentiasa doa ni. Di mana Nabi Ibrahim AS pertama dia minta supaya dia, ya Allah, jadikanlah dia make me establish the salat. Jadikan aku orang yang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Memang para nabi menunaikan salat. Pun begitu, Nabi Ibrahim minta supaya Allah sentiasa jadikan dia orang mendirikan salat. Salat bukan dalam erti kata sekadar pergerakan yang kita faham. Ada beberapa hal yang mesti kita fahami tentang salat. Salat dalam erti kata merangkumi zahiran dan batina. Bukan saja pergerakan anggota, juga adalah jiwa yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan merasai nikmat dalam menunaikan salat. Yang pertama, perkara yang wajar kita buat dalam salat itu ialah apabila seseorang menunaikan salat dengan penuh keikhlasan dia di dalam salat. Yakni dia ditunaikan solat dengan penuh kecintaan dia untuk solat. Kerana kita ni kadang-kadang kita akan tunaikan solat dalam keadaan berat hati, terpaksa tunaikan solat. Dan itu ada, kalau berlaku kepada kita, kita mesti baiki solat kita. Kerana orang munafik juga, wa idza qamu ila shalah qamu kusala, apabila mereka berdiri untuk menunaikan solat, bangun dalam keadaan yang malas. Jadi dia tak rasa nikmat solat itu, dia tak rasa apa-apa dalam solat tu. Sebab tu kita solat ni memang akan ada kekurangan kita. Kita ditampung dengan solat malam, kita tampung dengan solat-solat yang lain, supaya kita sentiasa merasai nikmat menunaikan solat dan rasa ruginya jika kita terlepas daripada melaksanakan solat. Jadi kemudian kita mesti mempelajari salat seperti mana salat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi menyebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, kamu salat seperti mana kamu lihat aku bersalat.
Dan ini kadang-kadang menjadi masalah kepada ramai orang. Dia solat dia berdasarkan apa yang dia tahu daripada kecil dia. Dia tak, yang lain semua dia study. Dia nak beli komputer baru, laptop baru, dia nak beli handphone baru, dia study. Dia nak beli apa-apa, whatever device yang dia beli baru, dia study. Dia baca manual dia tu, dia baca semua cara. Tapi solat yang merupakan tuntutan yang paling besar dalam kehidupan kita, perkara yang penting, yang menghubungkan kita dengan Allah Jalla wa'ala, dia tak study tentang solat. Dia cukuplah solat macam mana orang tua-tua solat. Itu yang ada takbir berjam-jam, angkat tangan, takbir, kemudian macam-macam lagi cara ambil wuduk tak betul. Kesemuanya itu dia tidak mempelajari, dia tak belajar macam mana sunnah Nabi di dalam berwuduk, sunnah Nabi di dalam salat umpamanya. Apa yang Nabi lakukan, dia tak mau belajar. Dia pergi ke ustaz bertanya, ustaz macam mana nak ni? Macam mana? Dia nak tengok sembahyang ustaz. Dia tidak lihat kepada solat Nabi SAW. Kerana bukan semua ustaz, dia mempelajari dengan baik sifat solat Nabi SAW. Balangnya sebahagian golongan agama ni bila orang tanya macam mana solat Nabi, oh jangan tanyalah macam mana solat Nabi, ikut je lah yang orang nak buat. Ini pun satu penyakit. Kerana apabila dia tidak menghafal dalil atau mengetahui dalil, dia memarahi orang lain untuk mengetahui dalil bagaimana Nabi solat. Sifat solat Nabi, bagaimana Nabi solat telah diterangkan, telah ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Disimpulkan sebahagian perkara-perkara yang mungkin menjadi perbincangan ataupun tidak kejelasan itu oleh imam-imam mazhab dan imam-imam selain daripada imam-imam mazhab dan tokoh-tokoh hadis dan berbagai-bagai lagi yang boleh kita mengambil manfaat daripada apa yang telah mereka simpulkan. Tapi asasnya kita kena tahu bila kita solat, Nabi tu apabila bertakbir bagaimana baginda bertakbir. Supaya kita dapat merasai kerana kita ini mengikut contoh teladan Nabi SAW. Kalau di baginda rokok, macam mana baginda rokok? Di mana tangan baginda? Di mana baginda duduk? Macam baginda sujud, bagaimana baginda sujud? Apa yang dibaca? Kemudian di samping apa yang dibaca, apa yang baginda galakkan kita baca? Dan baginda suruh, misalnya suruh banyakkan kita doa di dalam sujud umpamanya. Dan sifat solat Nabi itu jika dipelajari, menyebabkan solat kita bebas daripada tokok tambah yang Nabi tak buat, dan akan menyebabkan kita akan menikmati nikmat salat. Dan kita akan tahu bahawasanya kita balik pada Allah Ta'ala, ya Allah inilah salat yang mana telah aku lakukan dan aku tidak tahu untuk melakukan salat ini sehinggalah engkau menghantar Rasulmu dan aku mengikut Rasulmu bagaimana baginda telah menunaikan salat. Kemudian kita menghayati salat itu supaya setiap pergerakan kita apabila kita baca Al-Fatihah, kita merasai makna Al-Fatihah itu dengan makna yang sebenarnya. Apabila kita membaca ayat-ayat surah ataupun ayat-ayat Al-Quran selepas Fatihah, kita merasai nikmat itu. Itu memerlukan kesungguhan kita. Kemudian apabila kita rokok, kita membaca dengan bacaan-bacaan Nabi SAW, kita merasainya. Mempelajari solat solat Nabi, kita akan rasa Nabi ni banyak bacaan dia. Iftitah saja banyak bacaan Nabi. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib sehingga akhir. Banyak lagi Nabi baca di samping yang kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Banyak lagi bacaan-bacaan Nabi SAW. Dan apabila baginda bangun tengah malam, baginda solat, Aisyah bagi tahu iftitah macam Allahumma rabbu Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Banyak lagi yang Nabi ajar kita baca sehingga apabila kita solat kita rasa masya-Allah betapa kita berhubung dengan Allah, betapa kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apabila kita rokok, kita sujud. Jadi sebab tu maka terutama pada solat malam, kerana kita pada siang sibuk dan ada urusan, Allah pun tahu kita wajib tunaikan solat tapi mungkin fokus kita tidak begitu kuat. Tapi apabila solat malam fokus kita kuat. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kerana kamu tu pada waktu siang kita sibuk. Jadi Allah suruh kita solat malam di dalam surah Al-Muzammil itu. Jadi dengan itu Nabi Ibrahim AS, balik pada Nabi Ibrahim AS, baginda minta kepada Allah supaya Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, wahai Tuhanku, jadikan, oh my creator, make me establish the salah. Jadikan aku ini orang yang mendirikan salat.
Kalau Nabi Ibrahim yang minta hal yang seperti itu, wajar untuk kita lebih wajar untuk sentiasa minta Rabbi ja'alni muqimas salah, sehingga kita menikmati salat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati, dan daripada zuriat keturunanku. Nabi Ibrahim bukan saja minta dia itu mendirikan salat, menikmati salat, ya, dia mendirikan salat arti kata yang sebenar, dan dari zuriat keturunannya juga mendirikan salat. Jadi kita mungkin minta kepada anak-anak kita banyak hal. Minta dia berjaya, minta dia itu. Kadang-kadang kalau anak nak periksa tu, mak bapak tak tidur, dia minta doa. Tak apalah, boleh kita minta doa. Kalau anak-anak nak ambil satu ujian tu, berdoa bersungguh-sungguh kita supaya dia berjaya lah ujian tu. Taklah salah, tetapi ada hal yang penting dalam hidup ni, iaitu solat umpamanya. Kita tak doa anak-anak kita supaya sentiasa mendirikan solat. Sepatutnya kita sentiasa, itu menjadi keutamaan doa kita, seperti mana Nabi Ibrahim AS mendoakan kepada zuriat keturunannya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Wahai Tuhan kami, terimakanlah doa. Ini pun cantik. Dia minta pada dia dan zuriat keturunannya. Dan kemudian dia bagi tahu, Tuhan terimalah doa. Ini pun kita dalam doa, ini antara fiqh doa. Setelah kita minta sebelum nak tamat doa, ya Allah terimalah doa ini. Ini tanda kita memujuk rayu Allah Ta'ala. Ilhah, kita merintih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Ibrahim AS, dia bukan saja minta doa supaya zuriat dia menunaikan salat, untuk nota tambahan kita. Nabi Ibrahim juga ayat-ayat yang sebelum tu, baginda berusaha supaya zuriatnya itu mendirikan solat. Ada usaha dia. Sebab tu bila kita baca sebelum daripada ayat yang 40 itu, Nabi Ibrahim AS pada ayat yang ke-36, Ibrahim menyatakan bahasanya, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah. Wahai Tuhan kami, inni askantu min zurriyyati, aku telah tempatkan dari zuriat keturunanku. I had made some of my children to reside. Tempatkan di mana? Biwadin ghairi dhi zar'in. To reside in a valley which is not suitable for cultivation. Pada satu tempat yang mana tidak sesuai untuk tanam. Ghairi zi zar'in ini pada lembah yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan. Rabbana liyuqimus salah. Wahai Tuhan kami, my Creator, liyuqimus salah. Dengan itu they may establish salat. Dengan itu mudah-mudahan mereka mendirikan salat. Inda baitikal muharram. Aku tempatkan mereka pada wadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang muharram. Kan? Near your sacred house. Dekat kepada rumah Tuhan yang iaitu Baitullah. Kenapa? Rabbana liyuqimus salah, wahai Tuhanku, supaya mereka itu mendirikan salat. Supaya mendirikan salat. Jadi bapa dia di samping dia usaha bagi tahu anak kena salat, ingatkan anak kena salat, ajar anak salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa anak belajar tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga dia berdoa supaya mereka menunaikan solat. Tak cukup sekadar solat, kalau tak solat nanti jaga. Tak, kita berdoa supaya zuriat kita menunaikan solat. Sepatutnya kita semua melazimi doa ni. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal doa. InsyaAllah jika kita melazimi doa ni, wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, dan zuriat demikian juga zuriat keturunanku. Rabbana wa taqabbal doa. Wahai Tuhan kami, terimalah doa. Jika kita melaziminya, insya-Allah kita hari demi hari akan sentiasa rasa rindu kepada salat, dan kita akan jadikan, kita akan bangun malam, kita akan salat, bila salat kita akan rasa nikmat salat tu, baca alam salat tu.
sujud kita, kita akan rasa pada Allah Jalla wa'ala. Ini adalah merupakan hasil dengan apabila Allah memustajabkan doa kita. Manusia ini sebenarnya sebab tu kita sebut Allah itu memberikan taufik. Taufik ni maksudnya bukan sekadar kita tahu sesuatu benda, tapi Allah membimbing kita kepada benda itu. Banyak benda yang manusia tahu dalam dunia ni, tapi kalau Allah tidak membimbing dia kepada hal itu, maka dia tidak akan dapat melakukan yang terbaik dalam hidup dia. Sebab tu kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kenapa kita minta? Guide us. Tolong bimbing kita ke jalan yang lurus. Sedangkan kita salat. Kerana tak semua benda yang kita tahu itu dapat kita amalkan. Saya mungkin belajar juga 2-3 benda, tapi untuk amalkan itu memerlukan satu kekuatan yang lain. Kekuatan yang merupakan taufik Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita sehingga kita dapat merasai ataupun menikmati apabila kita mengamalkan hal-hal yang dititah perintahkan oleh Allah itu kepada kita. Sebab tu kita sentiasa minta kita ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Berapa ramai ahlul kitab yang tahu kitab, mereka menjadi orang yang sesat, yang menentang ajaran para nabi. Berapa ramai ulama ataupun orang yang tahu agama, mereka menjadi penentang utama apabila orang bercakap ikut Quran, ikut sunnah. Mereka kata, orang tua-tua dah buat, kita dah buat lama dah. Mereka ni pandai-pandai nak ubah-ubah pula kan. Berapa ramai macam tu manusia dalam dunia ni, bukan kerana dia tak tahu benar, tapi ego dia ataupun kerana kehendak diri dia. Sebab itu kita diminta supaya berdoa Allah membimbing kita. Hatta kita tengok dalam hadis, hatta akhlak diminta untuk Allah bimbing kita supaya kita dapat buat yang terbaik. Kadang-kadang diri kita memang ada masalah dan tabiat kita yang tersendiri manusia ni. Sebab tu Nabi doa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdini li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyaha, la yusrifu anni sayyaha illa anta. Ya Allah, tunjukkan aku pada jalan, tunjukkanlah aku kepada sebaik-baik akhlak. Tidak ada yang dapat menunjukkan aku padanya melainkan engkau, dan palingkan aku daripada akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat malingkan aku daripadanya melainkan engkau. Ini semua adalah merupakan ajaran-ajaran agama kita dan teladan yang telah ditunjukkan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat amalkan dengan doa-doa ni. Setiap hari kita ataupun kerap sering pagi-pagi ni kita dah sentiasa baca ataupun ingatkan satu doa. Mudah-mudahan kita amalkan doa-doa ni. Tuan-tuan doa kepada saya supaya saya pun dapat amalkan dan tuan-tuan juga dapat amalkan. Agama ini penyudahannya macam mana cakap pandai pun orang, penyudahan dia apakah hubungan dan amalan dia dengan Allah Jalla wa'ala. Dan amalan itu bukan untuk tunjuk-tunjuk pada orang dalam FB ke, dalam media sosial, supaya orang tunjuk gambar kita berdoa, lepas tu orang kata kita bagus. Amalan yang saleh ialah antara hamba dengan Allah Jalla wa'ala. Keikhlasan dia, kejujuran dia. Kerana sekarang ini ialah zaman fitnah dan zaman kekeliruan. Orang beramal, berdoa, dia ambil gambar. Supaya orang kata, Masya Allah, bagusnya. Masya Allah, salehnya dia ni. Kerana nak cari orang yang diberi hidayah oleh Allah benar-benar hatinya, perasaannya, jantung hatinya mendekati Allah dalam keikhlasan, tidak mungkin sukar. Sebab itu Al-Quran kata, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan pada mereka melainkan untuk mengabdikan diri pada Allah, ikhlas mata-mata kerana kepadanya agama. Sebab tu kita mudah-mudahan kita tidak jadi seperti itu. Kita semua insya-Allah berusaha untuk lakukan yang terbaik di sisi Allah Jalla wa'ala, bukan di sisi netizen yang akan tunjuk gambar kita doa, gambar kita baca Quran. Sehingga saya kata fitnah zaman ni, ada orang sembahyang tahajud buat live tunjuk.
kemudian buat derma pula pada dia. Ini semua na'udzubillah min zalik adalah fitnah pada akhir zaman. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Sentiasa kita doa antara kita dengan Allah. Semalam saya sebut, insan ini bisikkannya yang paling banyak ialah bisikkan dia dengan Tuhannya. Sentiasa kita berbisik dan berbicara dengan Allah. Banyak bicara kita dengan Allah ni, kita tak nak orang tahu pun apa yang kita doa kepada Allah. Kita pun tak nak orang tahu. Hanya Allah yang tahu apa yang kita bicara dengan dia dan apa yang kita bercakap dengan dia. Doalah. Mintalah Allah jadikan kita. Doa-doa para Nabi seperti Nabi Allah Ibrahim ni adalah doa yang baik, yang untuk kita contohi. Sebab tu Allah letakkan dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan zuriat keturunanku. Rabbana wa taqabbal doa. Wahai Tuhan kami, dan terimalah doa. Mudah-mudahan insya-Allah Allah rahmati, sehingga kita jumpa lagi. Sebelum saya akhiri sesi kita pada pagi ini, mohon semua berkongsi dengan teman-teman link ini. Mudah-mudahan dapatlah juga pahala kepada kita jika ada kebaikan pada perkataan ini. Jika ada yang tersalah, astaghfirullahalazim, kita memohon keampunan kepada Tuhan yang Maha Agung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.